Rupa-rupanya Ultraman Blaza ni adalah johan pertandingan memancing kat planet asal dia. Alright, hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod kedua siri Ultraman Blaza. Siapa-siapa yang masih lagi belum menonton, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. So, sebelum aku nak ceritakan tentang apa yang dah berlaku dalam episod kedua ni, aku nak bagi penjelasan sikit lah. Dalam video aku yang baru-baru ni, ada yang cakap aku record video tu dalam toilet lah, dalam jamban lah. Weh, agak-agak lah sikit. Takkan aku nak record kat tempat-tempat macam tu. Aku record tu kat area meja makan rumah aku. Tak ada pasal je aku nak record dalam toilet tiba-tiba. Kalau aku record dalam toilet bergaung bunyi. Ini tak ada gaung, tak ada gaung pula. Tak ada bunyi bergaung pun. Korang mana-mandai. Okay, so mari aku ceritakan apa yang dah berlaku dalam episod kedua siri Ultraman Blaza. So, dalam episod kedua ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana Captain Gento telah diarahkan untuk berjumpa dengan Command Chief of Staff, iaitu Chief Retsu Haruno. So, Chief Retsu Haruno ni dipanggil Captain Gento sebab dia dah tubuhkan satu special unit under Global Guardian Force. Dan dia nak melantik Captain Gento ni sebagai Captain Special Unit tu lah. Dan Special Unit tu nama dia ialah Special Kaiju Reaction Detachment, ataupun singkatan dia ialah SCAD lah. Lepas tu Chief Retsu ada bagilah beberapa nama kepada Captain Gento. Dia kata ini adalah ahli-ahli SCAD dan ini adalah ahli-ahli yang telah dipilih sendiri oleh Chief Retsu. Dan Chief Retsu ni kata ahli-ahli yang dia pilih ni mempunyai ciri-ciri yang sama seperti Captain Gento lah. So kiranya Captain Gento ni akan bekerjasama dengan orang yang perangai lebih kurang sama macam dia jugalah. Alright, lepas tu kat babak yang lain ditunjukkan bahawa ada 3 orang nelayan ni di atas kapal diorang, bot diorang lah, bot kecil. Dan dia dapat detect ada satu pergerakan makhluk yang agak besar kat dalam air. Dan seorang nelayan ni dia cakap, okey, itu sebenarnya raksasa Gidos. Dan dia kata raksasa Gidos ni akan muncul. Dua kawan dia tak percaya. Sekali nah kau, memang raksasa Gidos tu muncul betul-betul depan dia orang. Okay, so kembali kepada cerita pasal Captain Gento. So Captain Gento ni pun pergi cari ahli-ahli SCAD dia. So dia jumpa dengan, first kali dia jumpa dengan ahli SCAD dia yang pertama, iaitu Amy Aobe. Amy Aobe ni adalah seorang perempuan dan dia ni lah yang bertanggungjawab melumpuhkan fungsi serangan raksasa Bazanga yang kita tengok masa episod yang pertama. Sebab masa episod yang pertama tu, Amy Aobe dia telah tembak hidung raksasa Bazanga dan menyebabkan fungsi-fungsi serangan raksasa Bazanga tu jadi lumpuh. So kiranya Amy Aobe ni pakar ataupun mahir pasal raksasa ni. Ahli yang kedua yang Captain Gento jumpa ialah Teruki Nagura. Teruki Nagura ni adalah seorang pakar strategi Global Guardian Force. Dia ni lah yang bertanggungjawab untuk merangka strategi semasa berlakunya serangan yang dilakukan oleh raksasa Bazanga. So Captain Gento ni kagum lah dengan dia punya rancangan strategi, dan sebab itulah Captain Gento pun melantik Teruki Nagura ni sebagai dia punya timbalan Captain. Okay, so selepas berjumpa dengan Teruki Nagura, Captain Gento ni berjumpa lah dengan seorang lagi ahli SCAD, iaitu perempuan. Nama dia Anri Minami. Dan lepas berjumpa dengan Anri Minami, dia cari lagi seorang, nama dia Yasunobu Bando, tapi tak jumpa. Mana hilang Yasunobu pun tak tahulah pada ketika tu. So sekarang ni ahli SCAD cuma ada 4 orang sahaja. Okay, lepas tu, lepas dah dapat kumpulkan 4 ahli SCAD ni, Chief Retsu ni contact Captain Gento. Dia kata raksasa Gidos ni dah mula menyerang, dah mula keluar daripada permukaan laut dan mula membuat kacau kat atas darat. Dan beberapa pasukan tentera yang menyerang raksasa Gidos ni tak berjaya nak memusnahkan raksasa Gidos, malah kelengkapan perang yang digunakan oleh tentera tu pula yang dimusnahkan oleh raksasa Gidos. Jadi Chief Retsu ni pun mengarahkan SCAD untuk melakukan serangan terhadap Gidos tu. Jadi walaupun tak cukup ahli, Captain Gento, Amy Aobe dan juga Anri Minami telah pergi ke kawasan di mana munculnya Gidos. Dan si timbalan Captain, iaitu Teruki Nagura ni, dia akan stay dekat markas sebab dia akan memantau keadaan dari situ lah. Okay, bila sampai je dekat lokasi di mana munculnya Gidos tu, Gidos pada ketika tu memang tengah buat kacau lah.
dan diorang dapat detect yang kelemahan Gydos ni berada kat belakang dia. Jadi kalau serang belakang tu ada possibility untuk Gydos tu mati ataupun musnah. So Captain Gento dia rasa bertanggungjawab untuk memusnahkan kawasan orang kata bahagian belakang Gydos tu, dan dia pun berpecah dengan dia punya ahli iaitu Andre Minami dan juga Emi Aobe. Masa dia berpecah, dia dah dekat dengan Gydos tu, baru dia nak buat serangan kepada Gydos tu, tiba-tiba muncul seorang nelayan tua ni yang nak pergi musnahkan Gydos tu, tapi dia nak pakai macam benda macam tombak je, mana maunya. Dan bila orang tua tu tengok Gydos tu memusnahkan bangunan, orang tua tu boleh pengsan pula. Dan pada ketika itulah Captain Gento dia rasa panas kat dalam seluar dia. Dan bila dia keluarkan benda yang panas kat dalam seluar dia, rupa-rupanya Blaza Stone dia tengah menyala-nyala. Dan kemudian pada waktu tu muncullah Blaza Brace. Dan bila muncul Blaza Brace, Captain Gento pun dah tahu apa nak buat. Sebab episod pertama tu memang dia tak tahu, tapi sekarang dah episod kedua dia tahu apa nak buat. Dia pun masukkan dia punya Blaza Stone dalam Blaza Brace, dan dia pun bertukar menjadi Ultraman Blaza. So part berlawan ni tak perlu aku nak cerita sangat, tipikal cerita Ultraman. Dan akhirnya Blaza berjaya memusnahkan raksasa Gydos menggunakan serangan lembing dia yang nama dia ialah Spiral Barret. Betul kalau sebut tu Spiral Barret. Dan lepas berjaya memusnahkan Gydos, ahli SCAD ni pun bergabung semula, dan 4 orang ni telah pergi ke satu lagi markas rahsia, dan kat situ dia berjumpa dengan ahli SCAD yang terakhir iaitu Yasunobu Bando. Rupanya Yasunobu Bando ni dah dipanggil lebih awal untuk menyertai SCAD sebab dia bertanggungjawab untuk mencipta satu robot raksasa yang bernama Earth Garon. Earth Garon teruk sangat bunyi tu. Dan episod 2 siri Ultraman Blaza pun tamatlah sampai kat situ. Alright, so sekarang ni aku nak ceritakan apakah benda-benda menarik yang ada dalam episod yang kedua ni. Okay, pertama aku nak ceritakan tentang macam mana Ultraman Blaza boleh dapat nama Blaza dalam siri ni lah. Okay, dia situasi tu Ultraman Blaza dapat nama Blaza tu selepas Captain Gento ni tiba-tiba dia macam terbayang sesuatu tau. Dan dalam bayangan tu dia seperti sedang bergerak dalam satu terowong cahaya. Dan bila dia kembali sedar, tiba-tiba mulut dia tercakap Blaza. Lepas tu Chief Rexu pun ada pada ketika tu. Chief Rexu macam tanya, apa dia? Lepas tu dia cakap Blaza. Okey tak kalau kita bagi nama Ultraman tu Blaza? Sebab dia ni berasal daripada satu galaksi yang jauh, dan dia berasal daripada cahaya yang terang. Okey, lokasi secara spesifik tak tahu, tapi itulah nama yang terlintas dalam bayangan Captain Gento, dan menyebabkan dia pun memberikan nama Ultraman tu Ultraman Blaza. Dan nama itulah yang diguna pakai, pihak media pun guna pakai nama tu, iaitu Ultraman Blaza. Okay, benda kedua yang menarik pula ialah tentang raksasa Gydos tu sendiri. Okay, raksasa Gydos aku pun tak tahu mana satu yang betul. Raksasa Gydos lah Okay, raksasa Gydos ni sebenarnya dia dah pernah muncul lah pada zaman dulu. Lama dah dia pernah muncul. Dan kemudian sekarang dia muncul semula lah. Kalau ikut kata nelayan tua tu, raksasa Gydos ni muncul disebabkan oleh perangai manusia sendiri yang tak menghormati lautan, suka buat kemusnahan dan suka mencemar lautan. Dan disebabkan itulah raksasa Gydos ni muncul untuk memberi pengajaran kepada manusia-manusia yang duk buat kemusnahan dan mencemari laut tu. Benda yang ketiga pula yang aku boleh nampak dalam episod kedua ni ialah kita boleh tengok yang Captain Gento ni tak seserius macam episod yang pertama. Rupa-rupanya Captain Gento ni boleh dikatakan seorang yang agak kelakar dan mudah untuk didekati. First kali kita boleh tengok yang Captain Gento ni dia punya kelakar tu masa yang dia tolong cari pen untuk bagi kat Teruaki Nagura untuk sign dia punya borang sah jawatan, orang terima jawatan tu. Lepas tu kita boleh tengok babak yang seterusnya masa Captain Gento ni berjumpa dengan Henry Minami. Henry Minami ni boleh pula nak sign borang terima jawatan tu kat belakang badan. Dia nak gunakan badan Captain Gento ni sebagai orang kata lapik Dan kemudian masa dia tengah tulis tu, dia boleh tercucuk pula kertas tu kuat sangat sampai terkena dekat badan Captain Gento. Mengelumpur Captain Gento kat situ sebab sakit. Lepas tu boleh pula si Captain Gento tu pergi cucuk pula pen tu dekat Emi Aobe sebab nak check sama ada Emi sakit ke tak kena cucuk dengan pen tu. Sasar lah sakit.
So, di saat kita merasakan bahawa siri ni akan menjadi satu siri yang serius, tengok-tengok pengarah Ultraman Blaza ni, dia bawa vibe komedi yang sama macam masa dia mengarah Ultraman Z dulu. Yalah, kalau korang tengok Ultraman Z, tengok macam mana dia boleh ubah si juggler tu daripada seorang yang dark, serius, tiba-tiba jadi seorang yang agak kelakar dalam siri Ultraman Z. So benda tu jadi juga dalam siri Ultraman Blaza ni terhadap Captain Gento. Benda keempat ialah pasal Ultraman Blaza ni sendiri. Okey, masa aku tengok benda ni, memang aku terkejut gila. Lepas tu aku rasa macam kelakar gila. Tapi ini satu benda yang sangat bagus dibuat oleh pengarah Ultraman Blaza. Sebab orang kata apa, unsur-unsur fresh tu ada. Okey, kau mana taknya kau tengok kita buat pertama kali ni menyaksikan Ultraman Blaza adalah Ultraman pertama yang memancing raksasa. Okey, masa tu Blaza dia dah ready nak musnahkan Gydos tau. Dia dah ready nak musnahkan Gydos. So Gydos perasan yang Blaza dah keluarkan dia punya lembing cahaya spiral barret kan. Okay, dan Gydos pun cepat-cepat larikan diri masuk dalam laut. Sekali tiba-tiba si Blaza ni dia boleh panjangkan dia punya spiral barret dia tu sampai jadi joran tau. Dan memang jadi joran betul. Dia pergi baling dia punya, orang kata apa, joran dia tu macam daripada lembing jadi joran, lepas tu keluar tali. Lepas tu tali joran tu pula yang pergi kejar sampai termasuk dalam mulut si Gydos tu. Lepas tu bila dah masuk dalam mulut Gydos tu, dia tarik Blaza ni tarik dah memang macam pemancing yang sebenar. Dia tarik sampai Gydos tu melambung. Lepas tu dia tukar joran tu jadi lembing balik, baru dia musnahkan Gydos tu. Tapi ini adalah, orang kata apa, benda yang sangat unik. Dia rasa mula memang tengok macam kelakar, tapi aku rasa bagus juga pengarah ni buat macam ni sebab dia akan jadi satu babak yang diingati Seperti mana kita mengingati Ultraman Z, iaitu Ultraman yang gosok gigi untuk bertukar. So yang ni pula Ultraman Blaza adalah Ultraman pertama yang kita tengok memancing raksasa. So respect, yang satu penghargaan yang perlu kita berikan kepada pengarah siri Ultraman Blaza ni. Okay, last sekali aku nak cerita pasal Earth Garen Okay, Earth Garen ni dicipta, kita tahu tujuan dia dicipta ialah untuk memusnahkan raksasa. Tapi sebenarnya Chief Retsu ni dia suruh cipta Earth Garen ni, tujuan dia adalah supaya berjaya memusnahkan raksasa yang muncul sebelum Ultraman Blaza musnahkan raksasa tu. Okay, sebenarnya Chief Retsu ni dia masih lagi ada rasa sangsi dan ragu-ragu terhadap Ultraman Blaza. So dia macam rasa tak percaya sama ada yang Blaza ni boleh jadi mungkin musuh ataupun mungkin juga kawan. So apa-apa pun Chief Retsu dia tak nak, orang kata apa, bumi ni berharap kepada Ultraman Blaza. Dan sebab itulah kalau boleh dia nak Earth Garen ni musnahkan raksasa sebelum Blaza datang dan musnahkan raksasa yang muncul. So itulah dia antara benda-benda menarik yang aku perasan dalam episod kedua siri Ultraman Blaza kali ni. Dan lagi satu, kalau aku nak tambah lagi sikit, di mana kita boleh tengok dalam episod kedua ni juga Ultraman Blaza dia punya color timer tak sempat nak berkelip-kelip pun. Kiranya raksasa Gydos ni adalah raksasa yang agak lemah sebab tak mampu untuk buat Ultraman Blaza ni jadi lemah. Standard kan, mana-mana Ultraman kalau lawan mesti lampu color timer akan berkelip-kelip kan. Tapi Ultraman Blaza kali ni dia punya color timer tu tak berkelip-kelip. Apa-apa pun dalam episod yang kedua ni kita dah boleh tengok dah pengarah dia mula nak install benda-benda komedi dalam siri Ultraman Blaza. So kita dah memang boleh expect yang siri Ultraman Blaza ni dia tak akan jadi dark macam siri Ultraman Nexus, sebab dia dah mula nampak dia punya unsur-unsur komedi tu. So setakat tu saja dulu untuk video aku kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang dan terima kasih sebab menonton video aku ni sampai habis.